Guys, salam sejahtera. Apa kabar semua? Saya berharap anda semua sehat dan fit selalu sebab kami di sini sentiasa sehat dan juga fit selalu dari Gusti Lengan Negeri Sarawak. Okey. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin ada yang belum kenal saya lagi. Saya Matthew Barin. Saya merupakan Presiden Persatuan Gusti Lengan Negeri Sarawak dan Naib Presiden Persekutuan Gusti Lengan Malaysia. Selain itu, saya juga adalah referee bertaraf dunia iaitu Junior World Referee dan juga referee kebangsaan. Jadi hari ini kita nak tunjukkan kepada semua penggusti lengan ataupun peminat gusti lengan tentang apakah jenis-jenis foul ataupun kesalahan yang dilakukan semasa anda bertempur ataupun berlawan gusti lengan semasa pertandingan. Okey. Yang kali ini kita bersama dengan Encik Jebiran. Jebiran adalah atlet Gusti Lengan Negeri Sarawak. Dan sebelum kita memulakan latihan bersentuhan tangan begini, kita pastikan kita gunakan hand sanitizer dulu untuk kita bersihkan tangan-tangan kita. Tapi sebelum kita masuk ke pusat latihan ni, kita pastikan kita dah periksa suhu. Kalau suhu kita melebihi 37.5 darjah Celsius, jangan masuk. Macam hari ni saya periksa saya punya dalam 36.5 dan Jebiran tadi 36.3. Okey. Jadi kami boleh masuk. Okey. Kita tunjukkan kesalahan yang pertama yang biasa berlaku Kesalahan yang pertama, satu, okey. Kita letakkan siku di atas pad. Dalam keadaan semuanya sudah bersedia, sudah ready referee akan kata ready go. Jadi semuanya sudah sedia. Okey, grip. Okey, bahu pun sudah lurus, bahu selari dengan meja untuk mengelakkan kecederaan. Lepas tu pegang peg ni, okey. Ini angkat. Seboleh-bolehnya angkatkan tangan ini, tangan kiri. Kalau kita lawan tangan kanan, kita angkat tangan kiri. Jangan letak atas meja sebab kalau anda letak atas meja, pergerakan anda nanti terbantut. Dia akan jam dekat sini. Turun pun jam. So, sebolehnya angkat so that anda dapat tarik dan turun begini. Okey, fokus kepada foul. Okey. Foul ataupun kesalahan yang pertama. Okey. Ready, go. Angkat elbow. Elbow. Up. Satu foul. Okey. Ini ready, go. Foul. Okey, satu foul. Referee akan kata stop game. Stop. Referee akan tunjukkan elbow foul. One elbow foul. Okey, dia akan pegang ini maknanya siku foul. Tunjuk bawah. Okey, one foul. Kalau dua kali foul, okey. Contohnya ready go. Okey, ataupun ready go dia saya tarik begini, tangan dia elbow dia terkeluar. Dua foul, referee akan kata stop. Winner kepada saya. Winner. Sebab dia foul dua kali, dia akan kalah automatik. Okey. Foul yang pertama, okey. Saya akan tunjukkan bagaimana saya akan dapat foul. Okey. Saya akan tolak dia ke belakang, saya akan tolak dan dia terkeluar elbow. Bukan dia yang foul. Sebab tadi dia foul satu, lepas tu dia keluar dari pad. Itu foul. Sekarang saya yang melakukan foul ataupun kesalahan. Ready, go. Saya akan tolak dengan sengaja ke arah dia sehingga akan siku dia terkeluar. Lagi kesalahan yang ini adalah dangerous position dan referee sudah bagi warning kepada saya. Contoh saya yang melakukan kesalahan, referee bagi warning kepada saya tapi saya masih melakukan, dia akan jadi foul. Okey, tengok. Ready. Okey, referee akan kata dangerous position, up, dangerous position. Ini okey. Okey, tapi kalau dia masih lagi buat, okey, ready, go. Dia masih berkeras, dia tak mau juga balik posisi yang selamat, referee akan stop. Dangerous position. Referee akan tunjukkan kepada dia dan sebutkan dangerous position, one foul. Okey. Seterusnya ini coincidental foul. Ini coincidental foul maksudnya adalah foul yang serentak. Okey. Ini bukan foul. Okey. Ready, dua-duanya akan jatuh
elbow, sama-sama jatuh elbow, serentak. Ready, go, jatuh elbow. Okay, ready, go. Tapi keadaan dia masih begini. Dia dua-dua ready, go. So ini tidak ada foul, coincidental foul. So referee akan bagi coincidental foul, okay, elbow foul, no foul. Okay. Yang seterusnya kita tunjukkan kesalahan yang boleh berlaku, iaitu bila Jabiran contohnya dia akan tutupkan knuckle saya. Okay. Bila anda sebagai pula ataupun penggusti lengan baharu, contoh saya baru, dan Jabiran kira orang lama lah, dia main begini, okay, tutup, dia akan tutup saya punya knuckle, okay, dan referee akan kata knuckle, okay, dia akan bagi tunjukkan kedua-dua knuckle. Referee mesti nampak kedua-dua knuckle. Tapi kadang-kadang Jabiran pula main ni, okay, dan referee akan bagi warning kepada dia. Okay, warning pada dia. Kalau dua warning, satu foul lah. Dua warning jadi satu foul. Okay, itu knuckle. Okay. Satu lagi adalah kesalahan yang akan berlaku adalah wrist. Pergelangan tangan ni dia mestilah lurus, lurus. Referee akan betulkan. Kita akan ada dua referee, downside referee dan first referee. First referee akan berada di sini. Okay. Dia akan kawal, sini referee di sini akan tengok wrist di sini, okay. Dia akan tunjukkan sign begini. Kalau wrist dia bengkok, referee tu akan tunjukkan begini, okay. Lepas tu kalau dia rotation begini, lengan dia berada dalam keadaan begini, referee tu akan tunjukkan rotation. So dua saja sign yang kamu nampak, di sini. Dan referee di sini dia akan tengok posisi ini, dia mestilah center. Referee ini saja yang akan kawal, center. Contohnya sekarang advantage lebih kepada Jabiran, dia tidak selari, okay. So referee akan kata center. Dia akan tolak tangan saya center. Okay. Bila semua setup sudah ready, okay, dah ready semua, referee akan kata ready, go. Okey, so itu adalah contoh-contoh yang kita nak tunjukkan kali ini tentang bagaimana kita mengadakan perlawanan gusti lengan dengan lebih kemas dan lebih sesuai dan lebih mengikuti peraturan yang sedia adalah. So, okey guys, ada satu lagi kesalahan yang biasa dilakukan sekiranya kedua-dua pula tidak mau buat setup, setup tangan, ready atau setup tangan dengan kemas. Dia akan berlawan-lawan, okay, dia tarik tangan sampai 30 saat. Referee akan tunjukkan isyarat ref's grip, okay. So dia mesti letakkan bahu atas elbow atas pad, okay. Lepas tu dia mesti pegang dan setup dia mesti dalam keadaan yang betul, okay. Dia tak boleh bengkok begini. Saya ingat begini, dia mesti referee akan betulkan bahu dia, betulkan wrist dia, betulkan semua, okay, posisi dia, dan dia kena letak tangan begini, okay. Referee akan pastikan dia selari, okay, dan pastikan dia selari. Okay, jadi referee akan tanya, okay, sama ada dia Jabiran, kamu nak dalam ataupun di luar. Dalam maksudnya adalah tutup ibu jari begini, okay, ini dalam, okay. Kalau luar dia akan berada dalam ni, dia akan tutup ini, tutup begini, tutup di luar lah, okay. Dan okay, referee akan mulakan tutup ibu jari dulu, okay, dan dia akan tanya ataupun dia yang tentukan, okay, saya tutup Jabiran dulu. Okay, dia tutup Jabiran dulu, maksudnya dia akan tutup Jabiran sini dulu. Kalau Jabiran tadi mau sebelah dalam, dia akan tutup begini. Kalau dia di luar, dia akan tutup just macam ni. Okay. So, okay, referee tutup Jabiran dulu, okay. Tutup kedua-dua thumb, okay. Lepas tu tutup jarinya, kemudian tutup saya. Dia tak ada guna ready lagi,
Ini bila dah referee's grip, dia akan terus tutup, last kali tutup, terus go. Okey. Kesalahan yang akan berlaku di sini adalah, okey, bila referee dah kata referee's grip, okey, don't move. Referee akan bagi tahu kedua-dua pula, don't move. Okey, don't move. Referee yang akan tutupkan. Okey. Tiba-tiba referee tengah tutup Jebiran punya, okey, tutup saya punya bahu, dah masuk one foul. Saya akan dapat satu foul. Okey. Ataupun sekiranya dalam referee's grip, Jebiran melakukan pergerakan, moving, pergerakan. Okey, ready, contohnya dia gerakkan tangan dia, back pressure, ready go. Sebelum, bukan ready go. Okey, bila dia melakukan pergerakan masa referee belum cakap go, okey. Sebelum referee cakap go, dia bergerak, dia akan dapat satu foul kerana bergerak. Okey, tuan-puan. So, untuk kali ini itu saja yang kita boleh kongsi kepada anda semua. Saya berharap semua anda sehat dan fit selalu, dan kami di sini juga sehat dan fit selalu. Jangan lupa untuk subscribe kita punya channel, sebab kita akan menghasilkan banyak lagi video tentang tips-tips gusti lengan. Dan jangan lupa subscribe tu adalah percuma, dan anda boleh tekan saja subscribe, lepas tu tekan loceng tersebut dan share video kita ini. Dan semoga kita jumpa lagi di video yang seterusnya.